ni apa ni si tu. Kamu dekat ni. Dekat ni Ciak. Main dulu. Main. Jadi pakai tu ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas kurnia nikmat yang tidak terkira. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kekuatan untuk kita sama-sama mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benar hamba. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kekuatan untuk kita menambahkan iman dan takwa kita, kerana takwa adalah sebaik-baik bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tambahlah bekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Dan alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas kurnia nikmat yang tak terkira Allah SWT berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam. Dua nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Tanpa dua nikmat ini tak mungkin untuk kita merasai nikmat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonirrajim. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan Islam adalah satu-satunya jalan untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan juga hidayah dan juga inayahnya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini
di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama mendirikan solat fardu maghrib secara berjamaah dan seterusnya dapat bersama-sama berada dalam majlis yang penuh barakah ini, iaitulah majlis ilmu yang disebut sebagai raudhah min riyadil jannah, salah satu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan di dunia Allah Taala kumpulkan kita di taman syurganya, di akhirat kala Allah Taala kumpulkan kita sebagai ahli syurganya insyaallah. Allahumma amin. Amin. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, para imam, para bilal, para syekh, para alim ulama, para asatizah muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi insyaAllah sebelum kita meneruskan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membuka majlis yang penuh barakah ini dengan ummul kitab. Mudah-mudahan kita lebih berkati dan dirahmati Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Allah Ta'ala berikan kita peluang untuk kita berada dalam bulan yang sangat mulia ini. Dan bulan ini adanya 10 awal yang sangat mulia, itulah dipanggil sebagai 10 awal Zulhijjah. Jadi kita sedang berada dalam 10 awal Zulhijjah, itulah daripada 1 Zulhijjah sampailah ke 9 Zulhijjah ini adalah hari yang sangat-sangat penting bagi kita, yang mana kita sebagai orang Islam sepatutnya kena rasa suatu kelainan. Maksudnya bila kita masuk dalam 10 Zulhijjah ini, 1 sampai 10 Zulhijjah ini, awal-awal 10 hari daripada awal Zulhijjah ini, kita kena rasa menjadi satu benda yang lain. Seperti mana bila mana masuknya bulan Ramadan, kalau kita tengok suasana dalam bulan Ramadan, dia akan berubah. Daripada orang tak banyak ke masjid, orang tak banyak ke surau, tapi bila masuk di bulan Ramadan, pakat penuh masjid, pakat penuh surau. Jadi bila nak masuk pada 10 awal Zulhijjah ini pun sepatutnya perkara yang sama juga lah yang berlaku. Sepatutnya perkara yang sama juga berlaku pada kita selaku orang Islam ini. Bila mana nak masuk pada 10 awal Zulhijjah, sepatutnya kita dah ready lah. Sebab 10 awal Zulhijjah ini antara hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan banyak kelebihan-kelebihannya. Dan banyak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan yang dijanjikan pada 10 awal Zulhijjah ini. Sehingga kan ada yang para ulama menyebut 10 awal Zulhijjah ini adalah lebih baik daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sampai tahap itulah keutamaan, satu kelebihan ataupun satu kemuliaan dalam bulan Zulhijjah ini yang sepatutnya kita selaku umat Islam kena ada satu kelainan. Bila masuk pada 10 awal Zulhijjah, pada 10 awal Zulhijjah ini, apa yang kelainannya seperti mana kita masuk dalam bulan Ramadan, kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita hebatkan, gandakan segala zikir kita gandakan segala amal-amal ibadah kita. Begitu juga dalam awal Zulhijjah ini, 10 awal Zulhijjah ini, kita kena juga tingkatkan amal ibadah kita, perbanyakkan amal ibadah kita. Kerana bulan ini bulan yang Allah Ta'ala nak janjikan keampunan pada kita. Suatu para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila mana kita masuk dalam bulan Ramadan ini dia menghapuskan dosa. Dipanggil sebagai Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Tapi bila kita masuk pada awal Zulhijjah ini juga adalah kesempatan untuk kita supaya kita juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena berlumba-lumba, kena berebut untuk buat amal dalam 10 awal Zulhijjah ini. Sebab apa nak kena buat? Dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, wal fajr wa layalin 'ashr, disebutkan kepada kita dan malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala bersumpah dengan demi waktu fajar, wal fajr, demi waktu fajar.
Dan Allah Ta'ala bersumpah juga dengan walayalin ashr, iaitulah pada 10. Dan para ulama meletakkan 10 malam ini ataupun 10 malam yang disebut dalam Al-Quran ini ialah 10 awal Zulhijjah ini. Jadi kita kena perbanyakkan buat amal ibadah pada 10 awal Zulhijjah ini, sebab setiap amal ibadah yang kita buat pada 10 awal Zulhijjah ini digandakan, dilipat gandakan. Kalau bulan Ramadan pun pahala dia diganjarkan, dilipat gandakan. Bila kita masuk 10 awal Zulhijjah ini, kita punya amal itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan lebih disukai. Bukan kata suka, lebih disukai. Karena itu kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah, qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Rawahul Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita keistimewaan dalam kita memperbanyakkan amal ibadah ketika mana 10 awal Zulhijjah ini. Kadang-kadang kalau kita tengok bila masuk 10 awal Zulhijjah ni, macam tak ada perubahan pada masyarakat orang Islam kita. Sepatutnya dia perlu ada juga perubahan seperti mana berlakunya dalam bulan Ramadan. Kerana kesedaran, masih kurang lagi kesedaran masyarakat Islam kita. Sebab bila mana masuk je bulan Zulhijjah nak raya Aidiladha ni, kebanyakannya hanya tumpu kepada korban semata-mata. Tapi itu memang perlu ditumpukan, kerana ibadah korban adalah ibadah yang sangat besar. Tapi yang menjadi masalahnya ialah bila mana 10 awal Zulhijjah ni, masa awal ni orang kurang ambil perhatian, orang kurang ambil berat. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada kita satu kelebihan yang sangat besar. Kelebihan ni bukan biasa-biasa, sangat besar. Apa kelebihan dia? Seperti yang disebut dalam hadis yang saya bacakan tadi, An Ibn Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin, tidak ada suatu hari pun, tidak ada suatu hari pun daripada hari-hari, maksudnya daripada banyak-banyak hari, tidak ada satu pun hari al-amalu salih fiha, sekiranya kita beramal ibadah pada waktu itu. Maksudnya pada hari yang nak disebutkan ini, pada hari yang ditentukan ini, ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam, lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hari-hari ini. Jadi Nabi SAW sebut kepada para sahabat, ketika mana Nabi sebut hadis ni, Nabi sebut kepada para sahabat, ma min ayyam, tak ada daripada satu hari daripada hari-hari yang ada ni, al-amalu fiha, al-amalu salih fiha, yang bila mana orang beramal dalam hari-hari ini, ahabbu ilallah, lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau kita beribadah pada hari yang Nabi nak sebut ini, hari yang ditentukan ini, amal-amal ibadah ini adalah akan menjadi amal yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni ayyamul ashr, iaitulah hari 10 awal Zulhijjah ini. Maksudnya begini para hadirin yang dirahmati Allah Taala sekalian. Bila kita buat amal ibadah seperti mana ibadah-ibadah yang kita buat pada hari-hari yang lain, sebelum 10 awal Zulhijjah ini, kita membaca Al-Quran, kita juga solat sunat, kita juga solat fardu, kita juga membaca Al-Quran, kita juga berzikir. Tetapi amalan-amalan yang kita buat itu bila mana dibuat pada 10 awal Zulhijjah ini, dia akan menjadi suatu benda yang lain, satu fadilat yang lain, iaitulah ahabbu ilallah, Allah Ta'ala lebih suka.
Maksudnya zikir kita pada hari yang biasa dengan zikir kita pada 10 awal Zulhijjah ini adalah zikir yang lebih Allah Ta'ala suka. So bila Allah Ta'ala lebih suka, Allah SWT akan berikan ganjaran dan juga pengampunan. Suatu perhatian dirahmati Allah SWT sekalian, banyak yang kita tengok dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kaitkan dengan suka, kemudian disebutkan dengan pengampunan. Sebab nak bagi tahu kepada kita, kalau Allah Ta'ala suka, maka keampunan itu kita akan dapat. Seperti mana yang Allah SWT sebut di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini antara salah satu contoh ayat daripada ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bila menyebut tentang keampunan, maka diawalkan dengan cinta. Diawalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih, Allah Ta'ala cinta, maka akan mendapat keampunan. Dan itulah dalam ayat tadi menyebut Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ya. Allah SWT perintahkan kepada Nabi SAW supaya bagi tahu kepada musyrikin Quraisy, bagi tahu kepada kaum musyrikin, bagi tahu tentang apa? Bagi tahu bahawasanya kalau nak Allah Ta'ala, kalau kata kamu ni suka pada Allah, kamu ni cinta pada Allah, maka kena ikut Nabi. Sebab ada golongan kafir Quraisy ni, dia kata apa? Kami tak mau tak mau tiru Nabi, kami tak mau sayang Nabi, kami nak terus cinta pada Allah SWT. Kami nak buat apa yang Allah Ta'ala perintah, bukan apa yang Nabi suruh. Kami cinta pada Allah Ta'ala saja, bukan pada Nabi. Lalu Allah Ta'ala firmankan, Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka kena ikut Nabi dulu. Kena ikut Nabi dulu. Yuhibbukumullah, baru Allah Ta'ala kasih kepada kamu, baru Allah Ta'ala cinta kepada kamu. Jadi tak boleh kata tak nak ikut Nabi, nak ikut Allah Ta'ala saja. Tak mau cinta pada Nabi, nak cinta pada Allah Ta'ala saja. Tak boleh. Aturan dia kena cinta Nabi, baru dapat juga cinta pada Allah SWT. Baru Allah Ta'ala sayang kita, baru Allah Ta'ala kasih kepada kita. Baik, apa yang saya nak sampaikan pada ayat ini, yuhibbukumullah. Maka bila kita ikut Nabi SAW, yuhibbukumullah, Allah akan mengasihi kita. Apabila Allah Ta'ala mengasihi kita, apa yang kita dapat? Yaghfir lakum dzunubakum, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Jadi kita tengok di sini Allah SWT letakkan, bila Allah Ta'ala kasih, bila Allah Ta'ala cinta, maka akan disudahikan dengan keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita tengok dalam ayat, dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, iaitulah bila mana kita buat sesuatu amal pada 10 awal Zulhijjah ini, Allah Ta'ala akan lebih sayang pada kita, Allah Ta'ala akan lebih cinta pada amal-amal ibadah yang kita buat. Jadi banyakkan amal ibadah kita supaya Allah Ta'ala lebih kasih dan cinta pada kita. Sebab ibadah pada 10 awal Zulhijjah ni tak sama macam mana ibadah yang hari-hari selain daripada 10 awal Zulhijjah. Tak sama. Maka sebab itu kita kena pulun, kena buat amal ibadah yang banyak. Bila sebut kata tak sama, kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang memperbanyakkan amalnya ketika mana 10 awal Zulhijjah ini, para sahabat tertanya-tanya, nak tanya pada Nabi SAW, besar mana ni? Ya, besar mana ni? Nak tahu Allah Ta'ala ni dia kasih sayang, dia cinta pada bila mana kita buat amal ibadah pada waktu hari 10 awal Zulhijjah ni, cinta macam mana ni? Besar mana ni? Amal ibadahnya, pahalanya bagaimana? Lalu katalah para sahabat kepada Nabi SAW,
Para sahabat tanya, qalu ya Rasulullah. Dia pun berkata, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Sebab nak katanya Nabi SAW sebut apa-apa pun amalan yang dilaksanakan pada 10 awal Zulhijjah ini, lebih Allah Ta'ala sayang, lebih Allah Ta'ala kasih. Para sahabat tanya, walaupun jihad fi sabilillah. Sebab jihad ni antara amal yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat yang Allah Ta'ala cinta, yang Allah Ta'ala suka, sehingga kan ganjaran jihad itu syurga. Jadi bila mana macam itu, para sahabat dia nak tahu ni hebat macam mana ni 10 awal Zulhijjah ni, sampai Nabi sebut ma min ayyamin, tak ada pun daripada hari-hari. Maksudnya hari-hari ni hari yang memang special ni, tak ada pada hari lain. Tak ada. Bila mana al-amalu fiha, bila mana al-amalu salih fiha, bila kita beramal, buat amal ibadah, buat amal salih pada bulan ni, habbu ilallah, lebih Allah Ta'ala suka. Para sahabat tanya, suka macam mana ni? Allah Ta'ala suka macam mana ni? Lalu ditanyakan kepada Nabi SAW, qalu wal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, walaupun amal jihad fi sabilillah. Maksudnya kalau kita buat amalan, apa-apa amalan yang kita buat ketika mana 10 awal Zulhijjah ini, adakah amalan itu pahalanya ataupun amalan itu lebih disukai Allah berbanding dengan jihad fi sabilillah? Maksudnya antara amalan jihad fi sabilillah dengan beramal pada 10 awal Zulhijjah, yang mana lebih Allah Ta'ala suka? Macam itu dia punya maksud persoalan, pertanyaan para sahabat kepada Nabi tadi. Sebab Nabi duk cerita tentang kelebihan 10 awal Zulhijjah ni. Lalu para sahabat tanya, walal jihad fi sabilillah, tidakkah juga walaupun jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Maksudnya antara jihad fi sabilillah dengan amalan amal soleh yang dibuat pada 10 awal Zulhijjah, yang mana Allah Ta'ala lebih suka ni? Sebab jihad ni antara amal ibadah, amal yang sangat besar, yang sangat Allah Ta'ala suka. Tapi kalau bila masuk 10 awal Zulhijjah ni, kita buat amal soleh, yang mana lebih besar? Lalu kata Nabi SAW, qala, bersabda Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, walaupun jihad fi sabilillah sekalipun. Maksudnya apa? Kalau kita berzikir, kalau kita baca Quran, kalau kita buat amal ibadah pada 10 awal Zulhijjah ini, pahala kita, amal ibadah kita disukai oleh Allah Ta'ala lebih daripada jihad fi sabilillah. Lebih. Jadi kalaulah 10 awal Zulhijjah ini kita biarkan dia berlalu begitu saja, kita biarkan dia tanpa kita menambahkan amal ibadah kita, betapa ruginya. Sebab Allah Ta'ala dah janjilah kepada kita, antara amal yang Allah Ta'ala suka, apa pun amal. Sebab tu dalam 10 awal Zulhijjah ni, kita ni digalakkan untuk kita melakukan amal ibadah, terutamanya seperti puasa. Perbanyakkan amal ibadah seperti zikir, banyakkan amal ibadah seperti banyakkan doa, banyakkan kepada Allah SWT ibadah seperti mana kita bangun waktu malam qiyamul lail, kita buat seperti mana 10 akhir Ramadan kita usaha, kita pulut untuk mendapatkan keampunan daripada Allah. Begitu jugalah pada 10 awal Zulhijjah, kita perbanyakkan amal ibadah kita, kita bergandakan amal ibadah kita. Sebab amal-amal ibadah kita ni ganjaran pahalanya akan lebih lagi daripada jihad fi sabilillah. Bukan biasa-biasa. Allah Ta'ala bagi 10 ni je, 10 hari ni je Allah Ta'ala bagi. Sebab tu para hari yang dirahmati Allah SWT sekalian, dalam setahun 10 hari ni je, tak ada ulangan, tak ada dah Zulhijjah bersih dua, tak ada. Dalam setahun ada sebulan saja Zulhijjah. Dan Zulhijjah ini juga antara bulan-bulan haram. Maksudnya bulan yang Allah Ta'ala suka, yang Allah Ta'ala muliakan. Jadi kita ni, banyak masyarakat orang Islam kita ni, dia tak sedar ataupun dia tidak mengetahui tentang kelebihan 10 awal Zulhijjah ni, sehingga kan berlaku 10 awal Zulhijjah ni dia macam biasa, macam hari-hari biasa. Yang nak betul-betulnya nak raya nanti, bila start hari raya Aidil Adha yang pertama, yang tu baru dia rasa macam hebat, dia rasa macam hari yang
satu anugerah daripada Allah. Sedangkan sebelum itu lagi, sebelum daripada hari raya Aidil Adha itu lagi, sebab itu para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, disebut dalam hadis ini wal jihadu fi sabilillah, walaupun bukan jihad fi sabilillah pun tak, melainkan illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'. Maksudnya amal ibadah yang kita lakukan pada 10 awal Zulhijjah ini pahalanya lebih daripada jihad fi sabilillah, tetapi tidak boleh mengatasi pahala syahid fi sabilillah. Syahid itu yang paling tinggi sekali. Maksudnya amal ibadah kita pada 10 awal Zulhijjah ni rendah pada pahala mati syahid, rendah sikit. Tu. Sebab mati syahid ni memang puncak orang kata pahala yang sangat besar lah. Sebab orang yang mati syahid ni memang dijamin syurga. Nampak tak? So kita ni para yang dirahmati Allah, bila kita buat amal ibadah pada 10 awal Zulhijjah ni, kita akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT kelebihan yang mana amal itu sangat Allah Ta'ala suka, dan Allah Ta'ala beri ganjaran yang sangat besar di sisi Allah SWT. Tapi tak boleh mengatasi pahala syahid. Tetapi pahala jihad, maksudnya berperang tu, tuan-tuan bayangkan, nak perang ni bukan senang. Kita ni kalau diseru untuk perang, belum tentu lagi kita ikut. Belum tentu lagi. Tak silap hari bulan, kita cabut lagi. Macam tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, bila mana kita bila kita dapat kesempatan ini 10 awal Zulhijjah ni, Allah SWT bagi pada kita ulur sungguh-sungguh, buat amal ibadah banyak-banyak supaya kita dapat pahala yang sangat besar ni. Apa-apa amal buat, perbanyakkan takbir, tahmid, banyakkan pada 10 awal Zulhijjah ini. Baik. Kemudian dalam satu hadis Nabi SAW lagi menyebut tentang berkaitan dengan 10 awal Zulhijjah ini, daripada hadis Ibnu Umar, fa'kthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa dzikrillah wa inna siyama yawmi minha yu'dalu bi siyami sana wal 'amalu fihinna yudha'afu bi 700 dhifin. Disebut di dalam hadis ini, disebutkan kepada kita fa'ksiru fihinna minat tahlil, perbanyakkan tahlil. Bila masuk dalam bulan 10 awal Zulhijjah ni, perbanyakkan tahlil, banyakkan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu kalau tengok waktu subuh, Ustaz Aziz jadi imam dekat Masjid Hidayah di Masjid Baru ni, lepas solat subuh baca tahlil. Sangat-sangat bagus bila mana masuk 10 awal Zulhijjah ni. Sebab antara perkara yang paling banyak yang perlu banyak kita buat ketika mana 10 awal Zulhijjah ni, fa'ksiru fihinna minat tahlil, perbanyakkan dengan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Duduk rumah saja-saja, nak keluar pun tak boleh. Lockdown, PKP, tak boleh nak pergi mana. Jadi dah tak boleh nak pergi mana, duduk rumah saja, bacalah tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan balik duduk tengok TV kan. Sebab dulu ada dengar juga masa PKP ni mereka bagi kalau macam instrumen ada percuma ke apa, Allah Allah. Saya tak pasti ada lagi, kita Allah Allah. Sepatutnya masa PKP ni jangan bagi cerita best-best, bagi orang buat ibadah banyak sikit. Ini tambah cerita best lagi banyak godaan. Sebab PKP ni kita ni ditimpa bala ni, sepatutnya kita kena lebih dekat dengan Allah, bukan lebih lalat. Sepatutnya macam bagus juga banyak orang duk berbual dalam WhatsApp kan, bagi cadangan supaya perbanyakkan acara-acara yang mengingatkan kepada Allah berbanding acara yang lalai-lalai ni. Sepatutnya masa tengah Covid ni, drama-drama hak tak berapa penting tu cut terus saja semua. Patutnya banyakkan Al-Quran, banyakkan munajat. Sebab kita sedang berhadapan dengan satu musibah yang sangat besar, tapi masih ada acara-acara yang melalaikan. Macam mana Allah Ta'ala nak angkat? Macam mana Allah Ta'ala nak angkat bala ni? Kerana masih ramai lagi yang album. Sebab tu tak heran kalau kita tengok musim COVID-19 ni banyak bunuh diri. Sebab pengisian rohani itu kurang. Kita memang tak kata tuan-tuan, sebab kita tak ditimpa ujian macam tu. Orang yang bunuh diri apa semua ni, mereka diberikan ujian oleh Allah SWT sangat berat. Sebab tu dia perlu ada sokongan. Sebab tu kita ni beruntung bila mana Allah Ta'ala pilih kita boleh datang balik ke Masjid Surau. Sebab pengisian rohani itu dia menguatkan jiwa.
Pengisian rohani itu dia boleh menguatkan. Bila yang rohani dia tak ada pengisian, itu yang dia jadi habis. Last sekali bunuh diri. Dan yang paling orang kata apa, kita yang bimbang ni peratusan tu, yang ada sebut 60% yang bunuh diri itu adalah orang Islam. Baru orang disebut 80%. Pasal apa orang Islam waktu macam ni pun banyak bunuh diri? Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah, kerana pengisian rohani itu tak ada. Mungkin kalau orang yang ada inisiatif tengok juga majlis-majlis agama pakai YouTube dan sebagainya, tak apa. Kalau orang yang susah, line telefon line internet semua tak ada, terputus, nak pergi masjid tak boleh, nak pergi surau tak boleh, jadi lagi masalah. Jadi alhamdulillah sekarang ni kita diberikan kesempatan untuk boleh datang ke masjid surau, kena sebar-sebarkan kepada ahli qaryah kita. Mungkin ramai lagi yang tak tahu dan sebagainya. Jadi kita bagi tahu supaya datang ramai-ramai ke masjid surau, imarahkan balik masjid surau, supaya kita boleh lagi munajat untuk minta pertolongan. Terutamanya 10 awal Zulhijjah ni. Kerana 10 awal Zulhijjah ni antara hari yang Allah Ta'ala muliakan. Jadi kita perbanyakkan buat amal ibadah, pertingkatkan imarah masjid-masjid kita, supaya Allah Ta'ala angkat bala-bala yang Allah Ta'ala turunkan pada hari ini. Baik. Jadi para hadirin dirahmati Allah Ta'ala sekalian, perbanyakkan tahlil disebutkan dalam hadis ini, wa takbir, dan perbanyakkan takbir, wa zikrillah, dan juga perbanyakkan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna siyam yaumi minha yang lalu bersiyam misalnya orang yang berpuasa pada sehari pada 10 awal Zulhijjah ni, dia diberikan pahala setahun berpuasa. Ganjaran dia. Kalau kita puasa dulu bulan Ramadan, nakkan pahala sama dengan setahun berpuasa, dengan tambah 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada kita ekstra bila masuk 10 awal Zulhijjah ni. Puasa sehari pada 10 awal Zulhijjah ni, Allah Ta'ala bagi pahala puasanya menyamai 1 tahun berpuasa. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Sebab itulah daripada hadis Nabi tadi sebut apa? Amal-amal ibadah pada 10 awal Zulhijjah lebih disukai Allah berbanding dengan jihad fisabilillah. Sebab memang ganjaran pahala pada 10 awal Zulhijjah ni sangat besar. Tapi 10 hari ni ni hari ni dah habis dah sehari. Dah tinggal 9 hari dah habis dah sehari. Bayangkan kalau sehari yang kita lalu ni kita biar macam tu saja, kita dah rugi banyak pahala. Kita dah rugi banyak perkara. Jadi sebab tu para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, bila mana kita masuk pada 10 awal Zulhijjah ni, perbanyakkan amal ibadah kita. Tamanya bila kita nak masuk kepada Yaumul Arafah, masa hari itu kita kena berpuasa pada hari 9, 8 dan juga 9. Pada 8 dan juga 9 hari Zulhijjah ni. Yang 2 hari itu memang kita kena usahakan sebaik mungkin untuk kita puasa juga. Kok mana-mana pun cuba usaha juga. Sebab ganjaran pahala untuk kita puasa pada pada Yaumul Arafah itu sangat-sangat besar. Jadi sebab tu para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita ni diberi satu musibah sehingga kan banyak negara tak boleh nak menunaikan haji pada musim haji. Tapi sebab itu kita para hadirin dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jangan kita putus asa. Sebab Allah Ta'ala ni dia Maha Pemurah, Maha Penyayang. Daripada dulu lagi banyak ulama-ulama dia karang kitab, dia ceritakan kepada kita. Ada satu kitab yang saya pernah baca dulu, dia sebut Al-Haji Laisa Lil Hujjaj Faqat. Dalam satu hadis tu, dalam satu kitab tu, seorang ulama tu dia karang. InsyaAllah kalau ada kesempatan nanti, saya boleh, kalau kata ada kesempatan nanti, saya boleh buka buku tu. Sebab dia kuntat kecil dia. Dia kuntat ni kitab kecil lah. Dia tulis itu Al-Haji Laisa Lil Hujjaj Faqat. Haji ni bukan untuk orang yang pergi haji saja. Kita bunyi dengar tajuk buku kitab tu pun dah yang macam lah. Dia bagi tahu apa yang disebut dalam buku tu. Dia bagi tahu apa amal atau apa pahala yang orang-orang haji dapat, kita pun boleh dapat. Walaupun duduk kat Malaysia. Sebab itu disebut tu Al-Haji Laisa Lil Hujjaj Faqat. Haji ni bukan untuk orang yang pergi haji saja. Sebab apa? Sebab dia nak bagi tahu sebenarnya, terutamanya macam kita sekarang ni sedang menghadapi pandemik ni, menyebabkan kita tak boleh nak tunaikan haji.
dah tak boleh nak tunaikan haji, jangan biar macam tu je. Biarlah haji tak boleh nak buat macam mana, dah takdir. Macam tu je. Udah tak boleh nak ditunaikan haji, udah lah. Duduk rumah ada nak tengok TV, dia pun bagi channel free pula. Macam tu je. Sepatutnya bila kita disekatkan macam itu, cari peluang. Itu cara orang Islam. Cari peluang, apa lagi aku boleh buat? Apa yang aku boleh buat? Aku ni tak mampu lagi nak pergi haji. Macam mana aku nak dapat pahala yang sama macam orang pergi haji? Macam mana aku nak dapat pahala yang sama macam orang pergi umrah? Kita kena haji, kena cari. Aku selalu pergi umrah tapi kali ni tak boleh nak pergi. Sebab dah tutup, dah tak boleh nak pergi sebab COVID-19. Sebab ada amalan-amalan yang Allah tak berikan kepada kita yang pahalanya menyamai dengan orang yang buat amalan ibadah yang pergi menunaikan haji di Baitullahil Haram. Sebab haji ni bukan semua orang mampu. Itu kata pemurahnya Allah SWT. Ada orang yang mampu dengan duit, dia boleh pergi. Ada orang tak mampu. Apa yang dia buat? Carilah amalan-amalan yang menyamai. Sebagai contoh, orang dia nak pergi umrah dan sebagainya. Nak dapat umrah yang mabrur bukan senang. Walaupun dah habis duit banyak, dah pergi umrah, nak dapat pahala umrah yang mabrur belum tentu. Tetapi Allah Ta'ala janjikan kepada kita, kalau orang yang bila mana waktu subuh, dia solat berjemaah subuh, kemudian dia duduk pula waktu subuh tu sampailah sampai terbit matahari pula. Sampai terbit matahari, sampai waktu syuruk, habis waktu syuruk, dia tunaikan solat 2 rakaat. Maka akan diberikan kepadanya pahala haji dan umrah yang mabrur. Diberikan pahala haji dan umrah yang mabrur, bukan sikit. Orang yang pergi menunaikan haji belum tentu mabrur lagi. Orang yang pergi umrah belum tentu mampu lah lagi. Kan? Tapi jangan sebab kalau pergi situ pergi haji belum tentu mampu, kita kira duduk dalam masjid lah, tak jadi. Sebab pahala kewajipan haji itu tetap kewajipan haji itu tetap tertanggung pada kita selagi mana kita tak buat. Semuanya sekali lah kena buat. Jadi para hari yang dirahmati Allah SWT sekalian, jadi kita carilah, aku tak boleh nak pergi haji, jadi hari apa yang aku nak buat? Bila mana dah start buka ni kan, kita doa lah mudah-mudahan kuliah subuh pun boleh nanti. Kuliah subuh boleh tak boleh. Akan datang lah kan, bila ada kuliah subuh, kita pakat-pakat penuh bagi tahu kawan-kawan. Sebab apa? Nak pergi haji tak boleh lah. Jadi nak dapat pahala jumlah yang baru macam ni, datang ke majlis ilmu waktu subuh. Itu antara amalan-amalan. Dapat solat 2 rakaat sebelum subuh. Itu semua ganjaran-ganjaran pahala yang sangat-sangat besar. Itu tambah-tambah lagi bila kita buat pada 10 awal Zulhijjah ini. Bila kita buat pada awal 10 awal Zulhijjah ini, lagilah ganjaran pahala yang sangat besar kepada kita. Jadi keutamaan awal 10 Zulhijjah ni adalah sangat-sangat penting untuk kita gandakan amal ibadah kita. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian. Kalau ikutkan hari ini saya nak baca kitab Kifayatul Muslim ni asal Qur'an. Tapi oleh kerana saya tengok hari ni baru hari pertama Zulhijjah, lepas tu kita pula tengok masyarakat kita masih banyak yang belum sedar tentang apa yang kita perlu lakukan pada 10 awal Zulhijjah ni. Kebanyakannya masuk 10 awal Zulhijjah dia rasa macam hari biasa. Macam hari biasa. Padahal Allah Ta'ala bagi ganjaran yang sangat besar. Allah Ta'ala bagi kesempatan untuk diampunkan dosa kita. Allah Ta'ala bagi pula kesempatan untuk dapatkan pahala puasa setahun. Kita nak puasa setahun ni belum tentu. Puasa 30 hari bulan Ramadan tu pun letih macam ngampur lagi lah. Letih macam ngampur lagi lah. Ini kan pula nak puasa selama setahun. Tapi bayangkan puasa sehari, tapi Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada kita puasa selama setahun. Itu ganjaran. Dia sebenarnya kelebihan-kelebihan ni banyak Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad ni. Sebabnya kita ni, Allah SWT ni dia adil, dia macam mana? Dia bagi umat Muhammad ni umur singkat, tapi ganjaran pahala dia boleh melangkaui umur umat zaman dahulu. Itu kelebihan-kelebihan yang berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat yang terdahulu, Nabi-Nabi dulu, mereka hidup lama, panjang. Tapi kita tak boleh nak hidup lama panjang macam ni pun. Tapi Allah bagi kesempatan pada umat Nabi Muhammad ni, kita ni dengan sehari boleh challenge yang umur mereka hak panjang dulu. Allah Ta'ala bagi pada kita 10 hari 10 awal Zulhijjah ni boleh challenge dengan amalan-amalan yang berlaku pada
umat-umat yang terpaksa ibadah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, tapi Allah Ta'ala bagi kita umat Nabi Muhammad hidup 60-80 tahun, tapi kalau kita dapat kena hari-hari yang Allah Ta'ala bagi, ganjaran kita lebih daripada dapat lagi. Nah, itu kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah cukup sekadar dulu untuk malam ni. Saya difahamkan kuliah kita lebih kita kena berhenti sebelum insya-Allah 30 minit. Jadi saya bagi laluan kita pun tinggal lagi beberapa minit lagi untuk kita solat isyak. Jadi boleh untuk kita ambil wuduk dan sebagainya. Itu sajalah untuk hari ini. Jadi saya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini dapat disampaikan kepada orang di luar sana, anak kita, isteri kita, kawan-kawan kita, supaya masih berbaki 9 hari lagi ni buat yang terbaik. Sebab kita tak tahu jaminan hidup kita tu sampai bila, tak tahu lagi. Boleh tak nak bertemu 10 awal Zulhijjah yang akan datang, tak tahu lagi. Jadi kita pesan pada kawan-kawan kita, cerita pada semua kawan-kawan kita, 9 baki yang terakhir ni buat sungguh-sungguh, kita buat amal ibadah sungguh-sungguh, supaya raya haji nanti kita akan jadi lebih, kita boleh meraihkan kejayaan kita ketika mana kita menghadapi 10 awal Zulhijjah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ni. Jadi cukup sekadar itu, yang baik datang daripada Allah SWT, yang buruk dan lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini as-salatu mustaqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم افتح علينا فتوح العارفين افتح قلوبنا يا الله اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وهدنا صراطك المستقيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ونورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ونورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وهدنا صراطك المستقيم اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.